Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita berjumpa lagi untuk meneruskan pembelajaran kamu di bawah tajuk pemodelan matematik. Jadi hari ini kita akan menyelesaikan masalah kehidupan sebenar yang melibatkan pemodelan matematik. Jadi hari ini saya akan sentuh bagi fungsi linear dahulu. Jadi kamu tahu bahawa di bawah pemodelan matematik ada 6 komponen utama iaitu mengenal pasti dan mendefinisikan masalah, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah, menentusakan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan, memurnikan model matematik dan melaporkan dapatan. Jadi kita lihat contoh. Kereta Amin menggunakan 45 liter petrol untuk bergerak sejauh 405 km. Jika Amin ingin memandu kereta yang sama untuk suatu perjalanan sejauh 198 km, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Jadi komponen pertama ialah mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Jadi apa yang kamu tahu daripada soalan tadi? Jadi kamu tahu bahawa diketahui isi padu petrol dan jarak bagi perjalanan 405 km. Isi padu petrolnya ialah 45 liter, perjalanannya ialah 405 km. Jadi apa yang perlu kamu cari? Mencari jumlah petrol yang diperlukan bagi perjalanan 198 km. Komponen kedua ialah membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Jadi apa andaian yang kita boleh buat? Kelajuan kereta bagi kedua-dua perjalanan adalah sama. Boleh juga kamu katakan bahawa penggunaan petrol bagi kedua-dua perjalanan adalah sama. Itu sama makna. Yang kedua, mengenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang terlibat ialah X mewakili jarak perjalanan dan Y mewakili jumlah petrol. Komponen yang ketiga ialah, ini yang penting, yang perlu kamu gunakan apa yang kamu telah pelajari iaitu mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Jadi apa yang kita dapat daripada soalan? Lebih jauh jarak perjalanan, lebih banyak petrol diperlukan. Oleh itu, jumlah petrol dari pemboleh ubah kita kata Y berubah secara langsung dengan jarak perjalanan pemboleh ubah yang kita nyatakan tadi ialah X. Jadi, dalam bentuk matematik, Y berubah secara langsung dengan X, maka Y sama dengan KX. Ini kamu belajar di bawah tajuk ubahan. Gantikan nilai Y sama dengan 45 dan X sama dengan 405 ke dalam persamaan Y sama dengan KX. Jadi ganti 45 sama dengan K darab dengan 405. Selesaikan K. K ialah 45 bahagi dengan 405. Jadi K ialah 1/9. Jadi ini bermakna maka Y sama dengan 1/9 X. Gantikan nilai K di dalam persamaan tadi. Jadi soalan nak apa? Soalan nak nilai Y apabila X sama dengan 198. Jadi apabila X sama dengan 198, Y ialah 1/9 darab dengan 198. Gantikan nilai 198 bagi nilai X. Jadi hitung dengan menggunakan kalkulator, Y ialah 22 liter. Jadi ini bermakna 22 liter petrol diperlukan bagi perjalanan sejauh 198 km. Baik, yang keempat, menentusakan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Model fungsi linear Y sama dengan 1/9X yang diperoleh mungkin tidak dapat digunakan untuk semua situasi perjalanan. Misalnya, jika perjalanan sejauh 405 km melalui jalan raya yang menghubungkan pekan dan bandar, manakala perjalanan sejauh 198 km menerusi lebuh raya. Itu dua-duanya berbeza.
Oleh itu, kadar penggunaan petrol adalah lebih cepat dalam perjalanan pertama berbanding dengan yang kedua kerana di lebuhraya kita memandu dengan kelajuan yang lebih stabil bergantung berbanding dengan bila kita memandu kereta di pekan atau di bandar. Okey, ia adalah tidak stabil. Maknanya sekejap laju, sekejap perlahan, sekejap berhenti. Okey, oleh itu kadar penggunaan petrol adalah lebih cepat dalam perjalanan pertama berbanding dengan yang kedua. Apabila diterjemah kembali ke dunia sebenar, model fungsi linear yang diperoleh tidak sesuai digunakan untuk menangani masalah berkenaan. Baik, yang kelima, memurnikan model matematik. Dalam masalah ini, kita tidak dapat memurnikan model memandangkan maklumat yang diberi adalah terhad. Dan akhir sekali, melaporkan dapatan. Laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian telah dilaksanakan di atas. Baik, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.